Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Vocational Teacher. Pada kali ini kamu akan belajar bagaimana untuk membuat ellipse bagi kaedah lukisan geometri yang kedua. Jika sebelum ini kamu buat kaedah bulatan sepusat, paksi major, paksi minor, okey, untuk membentuk bulatan minor dan bulatan major, pada kali ini kamu akan buat ellipse dengan menggunakan kaedah segi empat. Bagaimana untuk melakukannya? Okey. Mula-mula untuk memudahkan kamu letakkan T-square kamu seperti ini, betul-betul selari dengan garisan dan bersudut tepat dengan bentuk segi empat yang diberi. Okey, selari. Baik. Okey, jika kamu dah setting atau setup T-square dan juga set square untuk menegak betul-betul selari dengan segi empat yang diberi, supaya lukisan kamu tidak bergerak, kamu boleh guna masking tape. Masking tape. Kamu lekatkan pada lukisan kamu. Okey. Okey. Bertujuan supaya lukisan kamu tidak bergerak. Okey, jadi baik. Okey, kita mulakan kaedah geometri untuk membuat ellipse menggunakan teknik segi empat ini. Pertama sekali diberi segi empat, yang mana lebar segi empat ini adalah paksi meja berukuran 110 mm dan tinggi segi empat adalah paksi minor, iaitu 70. Ini mono, bukan mono ya, minor. MI. Okey, kita check. Paksi minor 70, paksi major 110. Okey, tepat. Jadi, kita kena cari center di antara segi empat ini di tengah-tengah. Bermaksud, kita bahagikan dua garisan tinggi segi empat dan kita bahagikan dua paksi meja ataupun lebar segi empat untuk dapat persilangan garisan di tengah-tengah menggunakan jangka lukis. Kaedah membahagi dua garisan. Okey, kalau ini separuh, kita lebihkan sedikit. Okey, begitu. Kemaskan sikit lukisan kita. Supaya yang jelas adalah persilangan lekuk itu. Dan kemudian kita sambungkan garisan binaan.
Okey, terus. Okey, sebelah atas pula. Untuk paksi yang melintang, paksi meja. Anggaran ini separuh, kita lebihkan sedikit. Garis pembinaan 2H. Okey, agak ke atas sedikit tapi tak apa, kita masih boleh melihat. Okey, padamkan sedikit supaya lebih kemas. Okey. Garis pembinaan. Okey, baik. Di sini tengah-tengah. Setelah itu kita bahagikan. Kita ada 4 skuan. 4 skuan untuk membentuk elips. Okey. Kita buat sekuan by sekuan. Sekuan demi sekuan. Okey, katakan kita akan mulakan dengan sekuan yang sebelah sini. Sebelah atas. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu bahagikan garisan ini. Perlukan garisan yang ini kita bahagikan kepada 4 bahagian. Kita telah belajar bagaimana untuk membahagi garisan. Jadi kita akan bahagikan garisan ini kepada 4 bahagian menggunakan kaedah geometri. Okey, iaitu kita buat sahaja garisan binaan 2H. Buat 4 bahagian. Jadi kita buat 4 lekuk. Jangan besar, jangan terlalu besar. Satu, dua, tiga, 4. Okey. 4 bahagian. Jangan terlalu besar. Jika kau buat besar, nanti tak cukup. Jadi, kena pandai-pandai buat anggaran. Okey, yang di hujung sekali. 1, 2, 3, 4. Yang di hujung sekali, sambungkan ke tengah-tengah. Okey. Kemudian, kita selarikan menggunakan gabungan set square. Okey. Gabungan set square. Kamu dah belajar sebelum ni untuk video-video bagaimana untuk membahagi garisan menggunakan gabungan set square. Okey. Kita akan garis.
Okey. Seperti itu. Dan kita akan dapatkan ni, so kita telah bahagikan kepada 4 bahagian, 1, 2, 3, 4 yang sama besar. Okey, daripada keempat-empat ni kita samakan dan kita garis buat tanda binaan di sini. Okey. Kita boleh tandakan di sini kosong, nombor 0, 1, 2, 3. Okey. Setelah itu kita bahagikan garisan yang ini pula kepada 4 bahagian juga. Kalau tadi paksi separuh paksi major, sekarang paksi minor separuh paksi minor. Menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah geometri. Garisan binaan buat 4 lekuk. Okey, 4 lekuk. Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat sambung ke hujung garisan binaan seperti ini. Kemudian dapatkan garisan selari. Menggunakan kaedah membahagi garisan. Okey. Satu set square sebagai membuat garisan selari, satu set square sebagai landasan. Okey, kemudian kita gerakkan buat garisan selari untuk keempat-empat dekuk yang kita tanda. Okey. Baik. Okey. Ini kita nomborkan sebagai 0, 1, 2, 3. Dan akhir sekali 4 lah. 1, 2, 3. Akhir sekali 4. Okey. Baik. Dari sini kita akan sambungkan daripada bucuk atas atau tengah-tengah sebelah bawah dan tengah-tengah sebelah atas. Kita akan buat garisan ke pembahagi
4 bahagian yang kita buat dari tepi. Seperti ini. Lihat betul-betul. Okey. Daripada part C minor tadi yang kita bagi kepada 4, kita buat sambungkan ke satu punca, iaitu di tengah-tengah sebelah bawah. Garisan binaan 1, 2, 3. Okey. Daripada tengah-tengah sebelah atas, kita buat garisan daripada punca tengah-tengah sebelah atas ke garisan nombor 1, ke tanda nombor 1 dan ke garisan nombor 1. Seperti ini. Panjangkan dari punca atas melalui garisan tengah nombor 1 hingga berjumpa dengan garisan sebelah bawah nombor 1. Okey, ni garisan nombor 1, nombor 1. Begitu juga untuk nombor 2. Dari punca atas, garisan binaan 2H, punca atas melalui pembahagi nombor 2 dan terus ke garisan nombor 2. Berhenti di situ, stop. Dan nombor 3, punca atas melalui garisan 3 dan berhenti di garisan nombor 3 sebelah bawah. Seperti ini. Ya, setakat ini semua adalah garisan binaan. Jadi kita telah dapat satu skuan elips, iaitu bermula daripada bawah, titik elips yang pertama, dapat yang di sini, di sini, di sini, dan sambung di sini. Okey, nanti kita akan sambungkan menggunakan lengkung Perancis atau flexible curve untuk buat garisan objek elips. Ini baru satu skuan. Kita akan cari untuk skuan-skuan yang akan datang, yang di atas. Seperti mana? Okey. Kita akan bahagikan juga garisan ini kepada 4 bahagian. Tapi kita tak perlu untuk buat semula kaedah geometri menggunakan kaedah selari, tetapi kita hanya perlu memindahkan ukuran. Seperti ini. Kita ambil satu ukuran. Okey, kita ambil ukuran yang mana-mana dan kita pindahkan ke sebelah atas. Okey. Jadi ini kita labelkan sebagai
1, 2, 3 dan akhir sekali adalah 4. Okey. Kemudian kita tarik ke bucu atas. Binaan, tarik ke 3, tarik ke 2 dan tarik ke garisan ke 1. Okey. Baik. Jadi kita buat di sebelah sini pula, daripada punca yang bawah sambung ke bahagian tengah dan stop, berhenti di garisan nombor 1. Tengah, lalui garisan nombor 1 dan berhenti di sini. Okey, 2 semula, 2 dengan garisan 2 yang ini. Daripada punca bawah buat garisan binaan melalui nombor 2 tengah-tengah dan berhenti di nombor 2. Dua ini. Okey, untuk nombor 3 melalui nombor 3 di tengah-tengah dan berhenti di garisan nombor 3 yang di atas. Okey. Sini 2, 2, 3, 3 di sini. Jadi itulah titik elips. Ya, kita sudah dapat. Terus di sini dan di sini. Okey, kemudian kita akan buat yang sebelah sini, sebelah kanan. Okey, kita boleh pindahkan garisan ini. Kita ambil ukuran. Okey. Pindahkan 4 bahagian juga. 1, 2, 3, 4. Okey, labelkan. 1, 2, 3, 4. Baik, kemudian garisan ini kita bahagikan kepada 4 juga. Kita ambil saja garisan yang sebelah sini. Sebagai contoh, guna kaedah selari. Okey, selarikan dengan garisan petak atas ni, pasi meja. Okey, satu part bahagian nombor 3. 1, nombor 2,
Untuk petak di sebelah atas, nombor 1. Kemudian yang bawah, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, tanda kan. Kemudian kita nomborkan. Okey, sini ada kesilapan, padamkan. Kita salah label. Okey, kita salah label di sini. Sepatutnya sini kosong, sini 1, sini 2, sini 3. Kosong, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey. Garisan binaan dari punca atas, gariskan binaan ke setiap nombor di sebelah tepi. Okey. Untuk skuad yang bawah, sambungkan ke sebelah bawah. Garisan binaan, kehitaman 2H. Baik. Dari bawah ke skuad atas, okey, dari bawah melalui tengah-tengah nombor 1 dan berhenti di nombor 1 sebelah atas. Dari tengah-tengah melalui nombor 2 dan terus ke nombor 2 sebelah atas, berhenti. Dari bawah melalui nombor 3 dan terus ke nombor 3 sebelah atas, berhenti. Okey, ni titik-titik. Okey, skuad yang ni kita buat skuad sebelah bawah pula. Dari punca atas, tengah-tengah ke garisan tengah nombor 1, garisan binaan, dan terus ke garisan nombor 1 sebelah bawah. Begitu juga dengan nombor 2, melalui tengah nombor 2 dan terus ke berhenti di nombor 2 sebelah bawah, dan juga nombor 3. Seperti ini. Sini ke sini, ke sini, titik elips, dan paksi bawah. Jadi kita sudah dapat ke semua titik dan kita boleh sambungkan menggunakan pembaris boleh lentur ataupun lengkung Perancis. Kita perlu buat dengan kemas supaya lukisan kita akan lebih menarik dan betul. Okey, katakan saya menggunakan lengkung Perancis.
Jika kita menggunakan lengkung Perancis, kita kena betul-betul mencari bahagian lekuk yang sepadan. Okey, seperti ini. Sudah dapat? Okey. Sudah yakin dengan bahagian lengkung Perancis yang kita sukat, jadi kita boleh cutkan atau kita buat garisan objek melalui semua titik yang kita dapat tadi. Okey, satu. Balikkan. Okey. Kenakan pada semua titik. Okey, baik. Okey, square yang ketiga. Okey. Dan square yang keempat. Square keempat kita gunakan. Contoh jika kita menggunakan kita menggunakan pembaris mudah lentur atau flexible curve. Sangat mudah. Gerakkan sahaja pembaris belah lentur ini dan menggunakan jari-jari kita supaya membentuk seperti bentuk elips yang kita mahukan. Okey. Okey, seperti ini. Jadi, inilah bagaimana untuk melukis elips menggunakan kaedah segi empat yang diberi paksi meja 110 mm, paksi minor 70 mm. Okey, supaya anda semua boleh buat dengan baik dan dengan kemas. Jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan subscribe, like dan juga share supaya ilmu ini akan lebih berkembang dan memberi manfaat kepada ramai pelajar. Jangan lupa untuk tekan butang notifikasi berbentuk loceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Selamat mencuba, jumpa video yang akan datang. Assalamualaikum.